Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas saya ada kongsikan kisah tentera Khalid Al-Walid yang diuji ketika mana mereka diarahkan untuk ke Syam. Banyak yang saya telah ceritakan dalam video itu. Cadangan saya anda lihat video itu sebelum mendengar cerita pada video kali ini supaya rentetan peristiwa dapat difahami dengan lebih jelas. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan pertempuran-pertempuran yang berlaku di tanah jajahan Rom. Jom kita dengar bersama-sama. Pertempuran pertama ini dikenali sebagai Perang Ajnadain. Peperangan ini terjadi pada tahun 13 Hijrah di mana jumlah tentera muslimin ketika itu hanya 30,000 orang dengan diketuai oleh Khalid Al-Walid. Manakala di pihak Rom pula, bilangan tentera ketika itu adalah 100,000 orang di mana mereka telah diketuai oleh Thaidor, adik-beradik kepada Heraklius. Dalam Perang Ajnadain ini, tentera Islam sekadar mempunyai kekuatan dari segi keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kerana jumlah tentera ketika itu jika dilihat dari segi mata kasar, pasti kekalahan akan berpihak kepada tentera muslimin. Berbeza pula dari pihak Rom, selain dari jumlah yang ramai, mereka juga lengkap dengan teknologi persenjataan yang sangat tinggi ketika era itu. Namun, segalanya berbalik kepada ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun jumlah tentera muslimin sikit sahaja berbanding dengan Rom, tentera muslimin telah berjaya memenangi pertempuran itu. Banyak kerugian dan kematian telah berlaku di pihak Rom sehingga kekalahan itu memalukan Heraklius dan dia sendiri melarikan diri dari Hims dan pergi ke Antioch untuk selamatkan diri. Pertempuran kedua pula berlaku di Damsyik atau nama sekarang ni kita panggil Syria. Peperangan ini berlaku di sekitar kota Syam. Kalau anda semua nak tahu, kota Syam ini adalah kota yang agak besarlah juga. Bukan biasa-biasa binaan kota ini. Kalau diikutkan, kota Syam ini antara yang terindah ketika itu. Dalam pertempuran ini, tentera Islam telah mengepung di mana tentera yang dipimpin oleh Abu Ubaidah berada di pintu Al-Jabiah. Manakala Amr bin Al-As di pintu Tuma, Syurahbil ibnu Hasanah di pintu Al-Faradis dan Yazid bin Abi Sufyan di pintu As-Saghir. Baiklah, setelah kota Syam ini dikepung, maka berlakulah pertempuran antara tentera muslimin dan penduduk kota Syam sehingga satu tahap penduduk kota Syam ini telah membuat perbincangan dengan panglima Islam ketika itu supaya dapat memberi kata putus yang dapat memberi manfaat antara kedua-dua pihak. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya putusan telah memihak kepada sekalian muslimin di mana tentera Islam berjaya memasuki dan membuka kota Damsyik dari dua pintu. Pintu yang pertama adalah dari belah timur kota Syam di mana tentera Islam dipimpin oleh Khalid Al-Walid dan pintu kedua pula adalah dari pintu Al-Jabiah yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Peristiwa bersejarah ini berlaku pada tahun 14 Hijrah. Dalam peristiwa pembukaan kota Syam ini, ahli sirah banyak mengatakan bahawa Abu Ubaidah lah panglima Islam yang mengetahui tentera Islam untuk membuka kota Syam. Ini kerana waktu itu Khalid Al-Walid telah dilucutkan jawatan sebagai panglima tentera oleh Saidina Umar Al-Khattab. Apa yang bestnya kat sini adalah akhlak yang ada pada panglima Islam ketika itu. Jika dilihat, waktu itu Khalid Al-Walid adalah komander yang paling banyak memberi kemenangan terhadap peperangan yang telah berlaku. Tetapi ketika mana Khalid Al-Walid dilucutkan jawatan panglima perang oleh Saidina Umar Al-Khattab, sedikit pun rasa kecewa tidak terukir di wajah Khalid Al-Walid. Bahkan beliau akur dan taat kepada pemerintahan khalifah ketika itu. Saat Saidina Umar Al-Khattab ditanya kenapa beliau lucut jawatan Khalid dan Musanna ibnu Harisah dari panglima perang, jawab Saidina Umar, aku melucutkan jawatan Khalid bukanlah kerana aku ragu-ragu terhadapnya, tetapi aku melihat waktu itu ramai tentera Islam mengagungkan Khalid dan memuja-mujanya. Jadi aku khawatir kalau manusia jadi sesat dan terperdaya dengan kecintaan dan kehebatan Khalid Al-Walid dan Musanna ibnu Harisah. Alhamdulillah, begitulah dua peristiwa perang yang berlaku antara tentera muslimin dan Rom. Dari peperangan inilah nanti akan bersambung satu lagi pertempuran yang besar yang dipanggil sebagai Perang Yarmouk. InsyaAllah saya akan kongsikan cerita ini pada video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.